Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekali lagi sebelum kita mulakan, saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Terima kasih juga yang sudah join member. Sekali lagi untuk penghantaran seterusnya, kita ingin memanggil Encik Hisham Spiderman. Hisham Spiderman yang kita pilih pada minggu ini untuk penghantaran baju t-shirt yang cantik ini. Anda boleh lihat t-shirt official The Twin TV. Jadi untuk Encik Hisham Spiderman, sila hubungi The Twin TV di Telegram official The Twin TV. Anda boleh cari The Twin TV di Telegram dan kita akan PM, DM ke apa-apa kan untuk hantar baju ini kepada anda. Terima kasih. Bagi yang belum tekan butang subscribe, sila tekan butang subscribe. Bagi yang belum join member dan berminat untuk jadi member, dipersilakan, kita alu-alukan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tiba-tiba membuat keputusan yang amat-amat mengejutkan. Saya fikir ada sedikit kekecewaan, ada sedikit juga mungkin dia ingin protes ke apakah. Tapi manusia mana yang tidak pandai kecewa kan? Manusia mana yang tidak pandai kecewa? Semua manusia ada hati, perasaan, boleh kecewa, boleh merajuk dan sebagainya. Yang mengejutkan ialah tiba-tiba Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kata bersedia untuk meninggalkan arena politik arus perdana. Adakah ini dia bermaksud untuk dia bersara daripada politik? Adakah dia keluar daripada politik? Adakah dia pula akan keluar meninggalkan UMNO? Sebab kalau menurut tajuk daripada bharian.com.my ini, kalau dia bersedia meninggalkan arena politik arus perdana, maksudnya dia bersedia untuk meninggalkan UMNO dan Barisan Nasional. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan beliau sedia untuk berundur daripada arena politik arus perdana dengan perancangan awal untuk berehat sebelum ini, yang sepatutnya selepas berakhir panggal pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Perancangan awal itu bagaimanapun tersasar selepas beliau dilantik menjadi Perdana Menteri ke-9 pada 20 Ogos 2021 bagi menggantikan Tan Sri Muhyiddin Mat Yassin susulan pergolakan dalam pentadbiran kerajaan pada ketika itu. Katanya dalam pengumuman itu, saya ada merancang, jika menang dalam PRU14, saya akan terus menjadi menteri. Selepas itu berhenti dan jadi senator. Tamat perkhidmatan senator, saya akan terus berhenti bersara daripada politik sepenuhnya, katanya dalam wawancara khas bersama BH. Dengan masalah dalaman UMNO susulan prestasi buruk dalam PRU 15 yang lalu, ahli Parlimen Berai itu dilihat seperti tidak lagi sehaluan dengan kepimpinan tertinggi parti, berkata PRU pada 19 November lalu adalah yang terakhir yang disertainya. Katanya sebenarnya saya merancang untuk berehat selepas PRU 14, namun ditakdirkan jadi Perdana Menteri. Kata naib Presiden UMNO itu yang dilantik ke jawatan tertinggi berkenaan selepas hanya 42 hari menjadi timbalan Perdana Menteri. Mengulas perkembangan dalam UMNO, Ismail Sabri mengakui parti makin hilang sokongan berikutan kekalahan pada 2 PRU berturut-turut. Tindakan membuang satu pasukan untuk mengekalkan satu lagi pasukan hanya menimbulkan pergolakan yang akhirnya semakin kurang penyokong, katanya. Ini yang saya bimbangkan mengenai masa depan UMNO, kata Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Tambahnya lagi, ahli baru yang hendak masuk untuk sertai UMNO pun kurang. Yang ada pula keluar. Mungkin keadaan sekarang dikatakan aman kerana tiada lagi kaki melawan, tetapi sokongan semakin hilang, katanya. Beliau merujuk kepada keputusan Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO yang memecat beberapa pemimpinnya selepas PRU 15 kerana dikatakan telah melanggar peraturan dan keputusan parti, manakala beberapa yang lain pula turut digantung keahlian.
Sebelum PRU 15, antara nama-nama besar yang dipecat adalah Tan Sri Anwar Musa dan Datuk Sri Syahidan Kasim. Disusuli oleh pemecatan terbaru membabitkan Khairi Jamaluddin dan Tan Sri Nur Omar pada 27 Januari yang lalu. Bekas Naib Presiden UMNO Datuk Sri Isamuddin Hussein dan Naib Ketua Pemuda pula Syaril Sufian Hamdan pula antara yang digantung keahlian selama 6 tahun. Khairi dan Nur Omar pula antara yang lantang mengkritik kepimpinan presidennya, iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dan keputusan Perhimpunan Agung UMNO PAU 2022 pertengahan Januari lalu yang meluluskan usul tiada pertandingan 2 jawatan tertinggi parti. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih diucapkan kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Bagi yang belum, sila tekan butang subscribe, like dan share. Pada hari ini kita memanggil seorang lagi member yang telah menjadi member di dalam channel ini untuk memberikan kita detail melalui Telegram rasmi The Twin TV. Anda boleh dipersilakan kepada member yang bertuah pada kali ini, yang kita akan hantar baju The Twin TV seperti yang di atas ini. Kita boleh tengok di sana baju The Twin TV official yang sudah pun siap. Cantik juga. Tahniah diucapkan kepada member yang seterusnya. Kita memanggil member ini yang seterusnya, iaitu Hisham Spiderman yang telah menjadi member selama 4 bulan di channel ini, iaitu Hisham Spiderman. H-I-S-H-A-M Hisham S-P-I-D-E-R Spiderman. Hisham Spiderman, sila hubungi channel ini melalui Telegram The Twin TV, dan kita akan menghantar baju t-shirt ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita tahu bahawa SPRM telah membekukan akaun Bersatu, dan itu membuatkan Bersatu sekarang ini berada dalam keadaan yang amat sukar, terutamanya menjelang pilihan raya negeri yang tak lama lagi ni akan dilaksanakan. Kerana dana di dalam akaun itu pastinya penting untuk pilihan raya, mendanai pilihan raya. Tapi sekarang ini setelah dibekukan, maka memang cabaran bagi mereka. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, setelah dibekukan oleh SPRM, maka dengan itu Bersatu membuat keputusan untuk mengheret SPRM ke mahkamah jika permohonan untuk membatalkan perintah pembekuan akaun tidak diluluskan. Tetapi amat mengejutkan kerana Peja berkata tidak perlu jawab dari mana sumber wang diterima Bersatu. Itu kata Peja di bharian.com.my. Timbalan Presiden Bersatu, iaitu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, berkata beliau belum menerima perkembangan lanjut susulan permohonan pembatalan perintah itu yang telah dihantar oleh Presiden Bersatu sendiri, iaitu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Katanya, saya pun tak pasti sama ada parti sudah tulis surat atau belum. Walaupun pastinya surat berkenaan akan dibuat dalam kadar yang segera. Waktu ini hujung minggu. Mungkin minggu depan kita akan dapat tahu jawapan dari SPRM, katanya. Tambahnya lagi, tentunya perkara-perkara seperti ini, iaitu saluran perundangan, akan kami bincangkan dengan pucuk pimpinan, termasuk bersama Presiden untuk tindakan sewajarnya, katanya pada hari ini. Beliau berkata demikian ketika beliau ditanya berkenaan dengan perkembangan terkini kenyataan Muhyiddin yang menjelaskan surat permintaan pembatalan perintah pembekuan akaun Bersatu kepada SPRM yang dihantar pada Khamis yang lalu. Ahmad Faizal berkata pembekuan akaun oleh SPRM itu memberi kesan yang sangat besar kepada Bersatu. Beliau berkata pemimpin parti itu tidak perlu untuk mengumumkan secara terperinci sumber wang yang diterima oleh Bersatu
hingga membawa kepada pembekuan akaun itu dan menyerahkan sepenuhnya kepada SPRM bagi menjalankan siasatan, katanya. Tambahnya, saya sudah jawab, tetapi saya fikir tidak perlu lagi saya jawab secara terperinci kerana tentunya pihak berwajib iaitu SPRM akan siasat, katanya. SPRM pada hari ini menjelaskan beberapa akaun Bersatu masih dibekukan kerana siasatan belum selesai. Bersatu akan mendapatkan perintah mahkamah jika akaun parti itu dibekukan oleh SPRM. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, begitulah yang terjadi kepada Bersatu sekarang, yang pastinya membuatkan mereka berada dalam keadaan yang amat sukar. Kerana, ya betul, dana diperlukan untuk pilihan raya negeri. Tapi kalau terus dibekukan, macam mana untuk mendanai kempen-kempen dan segalanya? Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.